أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardu dan diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga dengan berpuasa itu kamu akan beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjangkan dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi keizinan kepada kita untuk kita menghirup udara di dunia ini sehingga ke hari ini dalam kita melayari bahtera kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengaut sebanyak mungkin nikmat-nikmat yang telah dipamerkan, yang telah diberikan kepada kita di muka bumi ini. Antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ialah nikmat kita hidup di bulan Ramadan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sejak 3 bulan yang lalu kita dianjurkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyakkan doa kita bermula pada bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan, yang mana kita akhiri doa kita wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tentu ada hikmah, tentu ada tujuan, tentu ada matlamat. Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai di bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan kerana dalam bulan Ramadan terdapat pelbagai nikmat, kebaikan dan gandaan dalam setiap amalan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, kalau 3 bulan, sidang jemaah sekalian, kalau 3 bulan kita berdoa untuk sampai di bulan Ramadan, tetapi apabila kita sampai di bulan Ramadan, kita tidak mengambil manfaat, kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kita berada di bulan Ramadan, masuk hari yang ke-21. Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Kita melihat bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan insan yang paling hebat, insan yang paling terbaik, idola dan ikutan kita,
dalam segenap aspek kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang terbaik, terhebat dalam semua aspek, dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pada bulan Ramadan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak diri kita untuk kita bermuhasabah bagaimana idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita beberapa contoh ikutan. Apabila kita menjejak kaki kita di bulan Ramadan, antara yang kita nak kena bincang, nak kena bahas, nak kena tengok balik ialah amalan bersedekah. Banyak amalan-amalan dalam bulan Ramadan kita boleh kaut, kita boleh buat, kita boleh amal dengan matlamat untuk mendapat pahala yang melipat ganda. Dan insya-Allah antara kelebihan bersedekah yang saya akan bawa kepada tuan-tuan sidang pendengar untuk kita bermuhasabah diri kita. Banyak para sarjana, para ulama, para alim ulama, tuan-tuan guru telah membicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi pada hari ini, petang ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita dengan kelebihan bersedekah. Antara yang pertama ialah menghapuskan dosa-dosa kita. Bersedekah boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai manusia tidak lekang daripada segala dosa. Kerana Allah telah mengilhamkan di muka bumi ini ada dua perkara. Satu yang berbentuk pahala, satu yang berbentuk amalan-amalan yang mengundang kita mendapat dosa. Walaupun di sana, di bulan Ramadan, para syaitan, jin semua dibelenggu, diikat, maka tidak bermakna dosa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak mendatangkan dosa. Karena dosa itu boleh datang daripada hawa nafsu kita. Sidang pendengar tetamu Allah sekalian, antara dosa-dosa yang kita sentiasa lakukan amat banyak sekali. Baik dosa kita terhadap keluarga kita, dosa kita terhadap rakan kita, dosa kita terhadap orang ramai, jiran dan sebagainya. Oleh itu, dengan bersedekah di bulan Ramadan, seperti mana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul al-khati'ah kama yutfi'ul ma'an-nar. Amalan bersedekah di bulan Ramadan boleh menghapuskan segala dosa dan keburukan, seperti mana terpadam dan terhapusnya api dengan air. Oleh itu, saya nak mengajak diri kita, bermula daripada 1 Ramadan, kita bermuhasabah sehingga hari ini hari yang ke-21. Adakah amalan sedekah kita itu mencukupi untuk kita menghapuskan segala dosa-dosa kita?
Ataupun adakah setiap hari kita melaksanakan amalan sedekah? Baik sedekah wang ringgitnya, baik sedekah makanannya untuk orang berbuka, baik kita bersedekah dengan berwakaf, menyumbang kepada NGO, pertubuhan-pertubuhan dan sebagainya. Adakah kita melaksanakan tiap-tiap hari? Atau kita selang-seli? Atau jarang-jarang? Yang lebih kurang sikit ialah kadang-kadang teringat hari ini kita sedekah. Apapun, insya-Allah, walaupun kita bersedekah sehari ke, 2 hari ke, kita beriman dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah segala dosa yang kita lakukan di awal Ramadan sehingga ke hari ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang tidak ada di bulan yang lain. Sidang pendengar tetamu Allah, hebatnya bulan Ramadan. Kedua, dengan amalan bersedekah, ia menjauhkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebut neraka semua manusia sentiasa berdoa dalam sembahyangnya, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindari kami. Takut kita mendengar api neraka. Tu belum kita melihat. Cuma digambarkan dalam peristiwa-peristiwa Isra' dan Mi'raj oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah pun kita tengok api neraka, tapi kita takut. Tak tengok, kita takut. Tetapi kita terlupa bahawasanya amalan-amalan kita di bulan-bulan yang lain kebanyakannya menjurus kepada azab api neraka. Oleh itu, di kesempatan Ramadan yang dihidangkan kepada kita, yang kita masih hidup ini, perbanyakkan amalan sedekah. Insya-Allah Allah akan jauhkan diri kita daripada azab api neraka, na'udzubillah. Ini telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutilah kita, jauhilah kita diri kita daripada azab api neraka dengan hanya melakukan amalan bersedekah walau dengan sebutir tamar. Nabi menyebut, Nabi bersabda, dengan amalan bersedekah sebiji tamar. Sebiji tamar saja. Kita bagi kepada rakan kita, kawan kita, keluarga kita, insya-Allah azab api neraka jauh daripada kita. Kita terhindar daripada azab api neraka. Oleh itu, tak payah mana pun kalau kita nak bersedekah, ringankan tulang kita, ringankan tangan kita. Tangan kanan kita, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik. Kita bangun tidur lepas sembahyang subuh, kita laksanakan amalan bersedekah dengan RM1 di tabung-tabung masjid. Masuk tengah hari, kita memulakan kerja kita. Kalau kita sebagai peniaga, kita mula dah meniaga. Penyediaan untuk berniaga di petang. Kalau kita sebagai penyewa awam, masuk ofis dah. Dalam nak masuk ofis, nampak ada tabung sumbangan-sumbangan anak yatim.
ringankan tangan, seluk pokit, ambil, cari duit. Tak boleh yang merah, ambil yang purple. Masukkan dalam tu, insya-Allah azab api neraka tidak akan datang kepada kita. Ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan bulan Ramadan. Banyak institusi yang telah memohon sumbangan daripada kita semua untuk sama-sama kita berwakaf, untuk sama-sama kita menyumbang, baik untuk iftarnya, baik untuk pembangunannya, daripada institusi masjid, surau, parti, NGO, orang ramai memohon untuk kita menyumbang. Jadi sedang tetamu Allah Subhanahu wa taala, jom ringankan tangan kita untuk sama-sama kita mengkategorikan kita, masukkan diri kita di dalam orang-orang golongan yang ringan tulang, sentiasa bersedekah di bulan Ramadan. Ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dengan bersedekah ini di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala telah tempatkan kita untuk masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Salah satu pintu di syurga nanti dinamakan pintu sedekah. Hal ini telah dirakamkan dalam satu hadis. Man kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah. Golongan-golongan penyumbang, orang yang sentiasa bersedekah, insya-Allah di hari akhirat nanti, du'ya min babis sadaqah, akan dipanggil, dijemput untuk masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan di hari akhirat nanti, pintu-pintu syurga yang begitu banyak sekali, antaranya ialah pintu sedekah, sedang menggamit kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan tenang, senyum, kerana amalan kita di bulan Ramadan ini 1442 tahun hijrah ini, 2021 ini, daripada awal Ramadan sehingga ke hari ini, dan insya-Allah sehingga akhir Ramadan untuk kita menyambut Syawal, sentiasa kita bersedekah setiap hari, yang lebih baik setiap jam, yang lebih baik setiap minit kita bersedekah. Insya-Allah, moga-moga dengan amalan bersedekah yang sentiasa menjadi budaya dalam kehidupan kita, yang telah menjadi rutin dalam pemikiran kita, melayakkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayakkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan janji, yang beriman dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mengajak kepada diri saya dan tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita budayakan diri kita. Jika sebelum ini kita antara orang yang tidak tergolong di kalangan para penyumbang, jarang kita bersedekah di bulan-bulan yang lain, mulai Ramadan tahun ini
Kita jadikan dia sebagai budaya di bulan Ramadan dan masuk Syawal dan seterusnya bulan-bulan yang lain, untuk kita menggolong diri kita sebagai orang yang sentiasa ringan tulang, ringan tangan, sentiasa menyumbang kepada kebaikan. Budayakan, rutinkan, istiqamahkan, dan insya-Allah kita akan hidup dalam keadaan tenang, aman, dan matlamat kita ialah tattaqun. Kita akan beroleh ketakwaan di sisi Allah dan jadikan diri kita sebagai hamba Allah dan bukan hamba Ramadan. Sekadar itu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.